Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fihi, Allahumma hawalaina wa la alaina. Yang saya hormati penasihat serta penaung Madrasah Sa'idiyah Datuk Syekh Muhammad Murtada bin Haji Ahmad. Yang saya hormati penceramah kita pada malam ini, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ikhwan-ikhwan yang saya kasih sekalian, tak lupa juga kepada jawatan kuasa Madrasah Sa'idiyah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita diberi kekuatan serta kita diberi hidayah dan taufiknya untuk terus sama hadir ke majlis ilmu yang mana majlis ini dilimpahi dengan penuh berkah dan dilindungi dengan sayap-sayap malaikat. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, pada minggu lepas kita telah menjemput Dr. Zul untuk kali pertamanya membentangkan berkenaan dengan kepentingan ilmu. Di sana kalau kita masih ingat lagi, banyak kupasan-kupasan beliau yang syarat dengan penuh informasi-informasi yang terkini berkenaan dengan ilmu, kata-kata ulama serta nasihat-nasihat yang sangat berguna kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi sebelum saya meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, jadi sukalah saya membuat sedikit promosi lah berkenaan dengan buku penceramah kita. Kalau tuan-tuan boleh tengok di depan saya ni, iaitu buku Tazkiyah Nufus, soal jawab A to Z. Kalau yang mana belum lagi mendapatkannya, bolehlah dapatkan melalui Ustaz Ahmad Yusri. Ada lagi Ustaz? Dah habis dah. Dah habis dah. Alhamdulillah. Harga dia dalam RM25. InsyaAllah kalau bulan ni tak dapat, bulan depan lah kita cubalah. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi untuk yang pertamanya, marilah kita sama-sama mendengar amanat serta ucapan utama daripada penasihat serta penaung Madrasah Sa'idiyah Datuk Syekh Muhammad Murtada bin Haji Ahmad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Abu Syekh sahabat saya Dr. Syekh. Hadirin hadirat yang hadir, pertama sekali saya mengucap syukur kepada Allah Taala. Yang kedua, terima kasih kepada sahabat saya Doktor yang sudi untuk memenuhi permohonan anak-anak buah saya. Saya dulu tak jemput. Pasal saya jemput, saya tak tahu nak jaga orang. Selalu macam tu, orang tanya kenapa tak menjaga bagi tuanku. Nanti saya jaga tuanku tu tak jaga ikhwan. We have no commando here. Only I am commando.
Kemudian nak cerita sikit pondok ni. Hubungan Syekh Mat Said dengan Terengganu jauh. Ini kita kembali ke inilah kuliah yang pertama Sultan Terengganu. 100 tahun dulu ulama Terengganu telah memuliakan Syekh Mat Said. Syekh Mat Said memang ada kahwin di Besut, tapi tidak ada keturunan. Itu yang penting. Labidin punya. Kalau anak saya pun mengaji di Kuzar, Manan begitu, Manan begitu. Anak buah saya Amin pun di Kuzar begitu. Dan saya maknanya abang angkat saya lah Datuk Mokhtar Ahmad. Semua duit semua dia begitu ketika saya bersih. Kemudian saya dengan Abidin ni makna yang antara guru yang memimpin saya Mahmud Syekh Mahmud. Banyak. Allah yarham saya bila saya ni kawan handal. Didokong oleh orang handal. Yang nanti ayah Syekh Najib Ahmad pilihan ulama di Sembilan. Bila orang tanya macam mana mufti di Sembilan ni, dia abang aku. Dia abang aku. Saya salah. Sebab itu di Sembilan tak tutup. Bila saya jadi mufti ke Sembilan, saya bukan pandai. Hanya DA saja. Tinggal lagi saya pergi masjid, masuk daripada tidak daripada Sinai. Perlahan. Istiqah ni maknanya kalau masuk MA tak jumpa fiqah ni lah. Itu je lah. Lepas tu bila umur 36 tahun nak mengaji pun tak ada dah. Balik kawan-kawan tu sama-sama kenal sukno ni dah lama. Kita sekarang ni politik orang pecah-pecah kat ulama, akhirnya kita tak faham. Bila kita pergi Sarawak, kita terpondek. Lebih daripada 200,000 member lepas. Lepas tu lepas begitu. Ini buku-buku cek apa? Dah cek apa? 200,000. Sains, MTM, dalam sahabat. Bagi full ke atas sahabat. Keselamatan negara tadi saya sahabat. Banyak mengerti-ngerti lah sekarang. Kita tanya mana tu saya dari mufti ke Sembilan. Dia tuan kopi ni, saya bawa semua orang tua duduk. Datuk Tim Sapa semua. Mestilah orang tua masih keras-keras ni. Tapi yang pimpin saya orang tua. Terus. Dari Sembilan sekarang, orang tua tinggal saya seorang. Mak Labib pun tak jalan dah. Bila anak ikut saya semalam, saya kata Datuk Handal. Handal. Banyak kami handal ni. Pada bapak dia dapat dia 80. Saya sekarang ni 64. Tak boleh dah ni. Jadi yang penting maknanya dengan sasanya semasa sekali. Mana yang mendokong kita, Ustaz Sulaiman Al-Baruhi Terengganu juga keluar buku At-Tariq As-Sufiyah wa Asar-Wa. Apa yang pentingnya dari Ahmadiyah saya ada letak musad. Dan semua yang ada kat situ, ulama-ulama besar. Yakin nak jalan juga lah. Tak saya dia. Pasal dia nak bukai semua ulama Terengganu ni. Sultan Terengganu pun ni. Itu kalau ulama-ulama besar dulu. Apa yang penting ikhwan jangan hati. Jangan tambah azab dia. Jangan tambah buku tak mengaji. Jadi alhamdulillah ada keras saja. Kerana hati keras takunu bi ummati fitanun la yanjumina illa man ayat. Kita akan jadikan bahawa tarikat Ahmadiyah dari mereka semua Dr. Jahid itu mana menjadikan saya sebagai apa? Bukan kenapa saya pentadbir je. Pentadbir saya apabila kita bentang kertas kerja kita di bahasa Arab je. Kalau sekarang kita Arab dah siap lah. Nak teragak-agak saya tetap sama dengan Syekh Pocah. 5,000 pun ni. Saya beli. Kita beli bahasa Arab simpan. Bahasa Arab itu ada, bahasa Inggeris ada. Ini mudah. Mudah. Dan balik-balik itu. Jadi nak sampai bawa-bawa. Orang kita datang ke kita. Orang Perancis ke kita. Orang rasah tak asam. Berhubung. Kita tidak sampai. Terima kasih banyak. Era sekarang, era 2001. Akibat 21.
Tarikat sendiri sambung balik semula di bawah. Pasal tarikat tidak boleh buat NGO. Bila bawa NGO nanti masing-masing buat degil-degil, besok kita bersepakat dia mengamuk NGO di bawah bukti kerajaan kita, di bawah pakar-pakar yang ada. Tuan-tuan pakar kata mesti mengaji. Pasal pelantikan saya, aku lantik kamu sebagai pemimpin tarikat Isteri Sembilan. Syarat pertama, ayyu'allimul ikhwan suci, agama dulu baru aurat. Sekarang tidak, orang kita suka aurat, suka zikir. Itu yang bukan itu yang bukan. Ini panjang-panjang cakap saya. Terima kasih kepada sahabat saya, betul-betul mudah-mudahan dapat yang paling banyak sambungan bahawa datuk saya bukan mengajar kat sini, mengajar satu kemuliaan yang diberikan oleh Sultan dengan ulama besar dengan. Jadi mudah-mudahan amalan berkat begitu berkekalan kita kena lakukan. Saya kena lakukan. Pasal ilmu ni maknanya saya tak mampu. Saya cakap sama sahabat, saya cakap semua orang, saya di Sembilan ini baju. Saya mampu baca 100 ribu je. Yang lain Pak kata itu saya. Bila orang tanya kenapa tak wajib? Saya masalah tak benar. Akhir semua masuk syurga dengan aku seorang. Jangan main-main. Tak ada besar saya je. Tak ada besar. Pasal orang nak ngaji. Di sungai tak ada orang. Ulama dah habis lah. Saya pergi jemput setahun tak ada orang dah. Tak ada orang. Orang bila laporan daripada kerajaan negeri mengatakan penuh. Saya tahu lepas 30 lecet sudah keadaan belakang tu. Tak ada bohong ni. Besok Martuk daripada Jepun besok. Nak sikit dan kita dapat bantuan dari kita orang pun nikmat-nikmat. Nikmat Islam, nikmat kekuatan, mudah-mudahan jaga ini. Allah Ta'ala akan jaga kita ila yaumil qiyamah memerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan serta amanat yang telah disampaikan sebentar tadi oleh Datuk Syekh Muhammad Murtada bin Haji Ahmad. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk menyampaikan kuliah Maghrib. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang saya kasihi dan saya hormati, sahibul samahah Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Syekh Ahmad,
Seterusnya, ashabul fadilah, tuan-tuan ibu, para ikhwan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, Allah kurniakan kepada kita dua nikmat. Satu dipanggil sebagai nikmatul ijad. Allah ciptakan kita. Dengan nikmat penciptaan itu kita ada. Kedua, nikmatul imdad. Allah bukan sekadar ciptakan kita, tapi segala keperluan kita. Makan, minum, kehidupan, suami, isteri, anak, begitu juga udara, kesihatan dan sebagainya dikurniakan. Maka makmurlah hidup kita di dunia ini. Alhamdulillah, saat yang sama Allah tempatkan kita sebagai orang yang begitu minat untuk mengkaji, mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tuan-tuan, kalau kita tengok di mana-mana negeri sekarang ni, mereka bersungguh-sungguh sangat. Mereka sampai sanggup bersingsing lengan untuk nak belajar dan mengkaji ilmu. Sebagai contoh, salah seorang esko di negeri Selangor sanggup turun menjadi pengacara forum perdana bincang masalah ilmu. Siap kerap kali duk bincang masalah ilmu. Jadi kita tengok dalam isu seperti ini, memang sewajarnya dan sepatutnya. Atas nasihat Datuk Syekh tadi jelas menunjukkan kepada kita tanggungjawab ini akan berterusan dan bersilsilah dari satu generasi kepada satu generasi. Negeri Sembilan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, negeri yang mempunyai terlalu banyak keistimewaan. Dalam tesis PhD saya, apabila mengkaji tentang Negeri Sembilan, disebut dengan Darul Khusus, yang mana ada keistimewaannya. Antara keistimewaan yang kita tengok di Negeri Sembilan ini, dengan budaya dan adat, tambahan dengan tokoh-tokoh sejak daripada dulu lagi, daripada zaman-zaman dulu, ratus tahun dulu. Kalau kita baca sejarah, ramai tokoh-tokoh yang hebat. Bahkan ada yang pergi, yang berada di Mekah, ada yang belajar di Mekah, bertalaki di Mekah, menjadi guru di sana. Kemudian ada yang sempat pulang ke sini, dan ada yang menabur bakti di sana, mengajar dan memaham, memfekahkan manusia dan pelajar-pelajar di sana. Jadi tidak heran kalau kita tengok mereka mengembara sampai ke Terengganu, menyebarkan ilmu sampai kepada tempat-tempat yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita nak bincang satu buku soal jawab A to Z tentang tasawuf. Tapi anda tiada tempat untuk bertanya. Buku ini sebenarnya tak lain tak bukan, berdasarkan kepada apa yang telah diresolusikan berdasarkan banyak kertas-kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Muktamar Tasawuf Sedunia 2 kali, yang dibincangkan oleh ulama sama ada luar negara atau dalam negara. Maka saya kutipkan, saya tunggu, lalu saya cuba susun atur dalam suasana menambahkan sedikit koleksi jawapan berdasarkan kepada penjejahan kitab yang ada dalam sedikit simpanan saya. Jadi sebenarnya buku ini bukanlah berdasarkan pola fikiran saya semata-mata. Seolah-olah ia telah didebatkan dan dimunafasyahkan dalam Muktamar Sufi Sedunia 2 kali dan masuk ketiga di Negeri Sembilan pada tahun 2004, 2005, 2006, begitulah. Jadi di sini sebenarnya buku ini merupakan seolah-olah satu kompilasi atau gabungan keseluruhannya. Saat saya cuba untuk
menyebut. Sebab itu dalam buku ini saya sebut terlalu banyak rojokan-rojokannya. Orang ni kata, orang tu kata, yang menunjukkan kita nisbah kepada mereka yang cukup handal. Dan dalam buku ini juga saya nyatakan apa yang dinukilkan daripada Syekh Ali Al-Qarani, Fadli Ali Al-Qarani, yang mana antara lain beliau menyatakan tasawuf akan bertambah kuat kalau kita menggunakannya atau menjadikan orangnya sebagai contoh, sama ada dari sudut kepahlawanan atau kemuliaan bagi mengangkat martabat umat ini. Ini memang jelas tuan-tuan. Tokoh-tokoh tasawuf ini dia boleh mewarnai masyarakat. Sebab mereka ini adalah bintang-bintang. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dapat menyinar atau mengemukakan pendapat-pendapat berdasarkan kepada apa yang telah dinaskan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mukadimahkan dalam bab yang pertama, hakikat tasawuf. Muka surat 2. Apakah yang dimaksudkan dengan tasawuf dari segi bahasa? Ulama berbeza pendapat dalam mentarifkan tasawuf sehingga melebihi 2,000 tarif. Tetapi yang masyhur hanya beberapa tarif. Jadi banyak sangat. Kaedah kata, bila banyak beri tarif, maknanya ilmu ini ilmu yang masyhur. Ilmu ini ilmu yang popular. Ilmu ini diminati untuk dibincangkan. Bahkan apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi bukan sekali dua, tapi banyak kali. Kalau nama tu banyak dibincangkan, maka menandakan mulianya apa yang dinamakan musamma. Sebab itu nama Mekah banyak, nama Madinah banyak, nama Allah Rabbul Alamin pun banyak. Jadi di situ tidak pelik kerana kemuliaan yang amat sangat. Tarikh tasawuf dari segi bahasa, pertama berasal daripada perkataan suf. Apa makna suf? Pakaian yang diperbuat daripada bulu binatang, yang menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Tengok, pakaian bulu binatang ni tuan-tuan adalah yang pertama mafhumnya ialah pakaian tu pakaian yang paling murah. Setiap kali orang sembelih pada hari raya Kurban, dia ambil tulang, dia buat pakaian. Jadi murah. Dia sekadar bersih. Jadi artinya orang tasawuf ni pakaian yang murah. Yang kedua, bila sebut pakaian bulu, sifat bulu ni gatal. Bila gatal ni, kalau orang pakai tu bukan dengan itu. Dia tak selesa. Dia duduk, umpamanya nak tidur, gatal, jaga. Jadi dia sentiasa berzikir, beribadat kepada Allah. Dan sebenarnya bulu di pakaian merupakan pakaian klasik. Pakaian yang diterima pakai oleh ramai. Saya minggu 2 minggu lepas diminta untuk soal jawab dengan pendaki gunung Everest. Di mana dia pergi mendaki dekat Kathmandu, dekat Everest lah. Saya tanya, macam mana duduk daki gunung? Gunung tertinggi dulu. Atas gunung tuan-tuan, dia punya Celsius tu tolak 40 darjah Celsius. Maknanya bawah paras itu. Saya kata, pakai baju macam mana? Tebal tu baju. Dia kata tak. Baju walaupun tebal, baju ni kita letak bulu sikit. Itu saya ni. Saya nak sebut dia akan kembali pada bulu itu. Letak bulu sikit. Sebab di situ mungkin boleh menahan apa daripada diserap oleh sejuk yang amat sangat yang melampau. Ini tengok bulu. Sebab Allah sendiri pun menaskan. Kemudian yang kedua, sempena nama seorang abid iaitu Sufah bin Murrah, seorang penjaga Kaabah pada zaman jahiliyah yang terkenal dengan seorang yang kuat beribadat. Dia manusia ni, dia akan gambarkan hebat orang tu berdasarkan kepada orang yang sebelum tu hebat. Macam kalau orang kita gagah macam hantu. Jadi seolah-olah semangat tu ada hebat lah kan.
Ada pahlawan macam Makilah. Jago sangat, hebat sangat. Seolah-olah macam itu. Jadi begitu juga dalam ibadat. Zaman dulu bila orang tu kuat ibadat, mereka pun menisbahkan kepada orang. Jadi tak pelik tuan-tuan. Kita sebut orang yang kedua, orang yang ketiga dan sebagainya. Yang ketiga berasal daripada kalimah saf, iaitu bermaksud saf solat, kerana ahli tasawuf berada di hadapan ketika solat. Kenyataan ni tuan-tuan sekurang-kurangnya 3 perkara. Yang pertama, kalau ada saf semayang, dia kena masjid, ada orang semayang saf di rumah. Yang kedua, saf ni kena semayang berjemaah. Solat-solat ada saf ke? Tak ada saf. Yang ketiga, biasanya mereka semayang awal-awal. Sebab ghalibnya di masjid orang semayang berjemaah, ghalibnya pada awal waktu orang tak semayang. Jadi di sini bila sebut sah, artinya ni orang tasawuf ni orang yang kaki masjid. Jangan bila ada dalam bab kepala kita tasawuf, kita tak berapa hati ke masjid, tak suka ke masjid. Macam ini kontra. Seorang ulama hadis terkemuka, Al-Ahmash radhiyallahu anhu. Ahmash ni kalau kita baca sejarah Imam Bukhari dalam senarai salah seorang perawinya yang atas sanadnya namanya Ahmash. Sakit nak mati. Bila sakit nak mati ni, anak-anak cucu semua menyanyi. Dia pun dalam keadaan suara yang tertahan-tahan berkata kepada anak cucu dia, jangan sedih, jangan menangis. Bapa dan atuk kamu ni sudah hampir 60 tahun tak pernah buku takbiratul ihram bersama imam. Tuan-tuan, 60 tahun bukan naik. 60 tahun. Macam mana? Tengok ini orang yang kuat semayang. Orang yang ini keadaan. Kalau orang tersawur macam ini, orang yang tutup semua. Saya ada temu dengan beberapa sahabat. Satu kajian dapatkan di universiti. Di universiti, pelajar yang baik, yang cemerlang, yang excellent, biasanya orang yang jaga agama, jaga Islam, jaga solat. Terbukti tuan-tuan. Mana kalau kita tengok, bila dia tolong Allah, Allah akan tolong dia. Ini beza. Yang keempat, berasal daripada kalimah safa yang melambangkan kesucian hati, bersih daripada sifat mazmumat. Inilah pendapat Syekh Syarawi dengan melihat kepada asal kata terbentang ini. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah menyatakan bahawa perkataan suci itu daripada kalimah bersih dan suci. Dan memang yang cukup. Mereka duk nak rawat hati-hati mereka. Mereka tak bincang sangat zahir-zahir mereka. Hati mereka tasfiyatul qulub, nak bersih. Tuan-tuan, seorang ulama besar namanya Muhammad Ibn Wasi' Al-Uzdi rahimahullah. Seorang sufi. Orang dua. Jadi marilah orang-orang miskin, orang-orang muda mari ke rumah. Cakap nak semangat. Saya teringat kalau cakap semangat ni bagus. Tapi kadang-kadang orang tua ni dia makan garam dulu, makan gula dulu, sebab tu dia kecil manis dulu. Dia ni bila tengok macam tu, dia tengok cakap ragu. Dia kata tak apalah tuan, oh cakap semangat. Dia kata kita semayang bersama sekarang ni, sebab nanti nak masuk waktu di sana ada adu sungai, jadi pergi ambil semayang. Anak-anak muda pun pergilah ramai-ramai nak pergi ambil semayang. Tengah-tengah nak pergi ambil semayang, singa seekor datang lepas. Singa sungguh lagi pucat. Akhir sekali masuk gajah pintu rumah, berhenti kawan. Ada pasal singa pucat. Herannya Syekh ni pergi kat singa dan berdepan dengan singa dan berkata, wahai singa, ini tetamu-tetamuku, larilah. Maka dia pun macam faham-faham tu pergi berlari. Lalu orang tua ni pun berilah patu buah keras. Katanya, in syaghaltum bizzawahiri fakhiftumul asada wa in syaghalna bil bawatini fakhafanal asad. Kamu dah sibuk ilmu zahir sangat, amalan zahir sangat, sehingga kamu pun takut kat sini. Kami dah sibuk amalan batin, sehingga singa pun takut pada kami. Tengok
relax. Dan ini bukan satu kes, banyak kali kita nak sebut satu persatu. Baik. Yang kelima berasal daripada kalimah suffah, iaitu tempat di utara masjid Nabi SAW yang menjadi tempat bermalam bagi orang yang seperti muhajirin di kalangan sahabat yang fakir. Mengikut riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, katanya saya pernah melihat 70 orang daripada kalangan ahli suffah yang tinggal di tempat tersebut. Darwish, miskin. Orang-orang macam ni bila duduk, yang pertama dia duduk di masjid. Bila duduk masjid, dia kena jaga adab masjid. Cakap dalam masjid tak boleh lara, bincang dalam masjid beradab, ibadat dalam masjid, solat dalam masjid. Jadi bila suasana ini, mereka membentuk satu kumpulan yang baik. Yang ini yang kita harap daripada Pondok Rasah ni sebagai contoh, mereka yang ikhlas, mereka yang soleh, mereka yang ini dan ini kesan yang cukup besar. Jadi bila orang seperti ini dia datang, dia duduk di sini, dia telah membentuk satu keadaan yang luar biasa. Mana ada kita tengok masyarakat di dunia selain daripada Islam, bila fakir, bila miskin, bila susah, bila dalam keadaan macam itu, dia boleh memberi manfaat kepada umat, tapi tidak dalam Islam. Artinya setiap orang dalam Islam dia boleh memberi sumbangan. Kata Nabi, sekurang-kurang sumbangannya tak menyusahkan. Sekurang-kurang sumbangan tak menyusahkan. Apatah lagi dia boleh zikrullah, dia boleh memakmurkan masjid dan sebagainya, macam-macam. Kemudian berasal dari yang keenam, berasal daripada sufia atau suf, iaitu bahasa Yunan yang bermaksud hikmah. Sebagaimana kenyataan Al-Bayruni, justru kalimah filosof, yakni falsafah dalam bahasa Arab, daripada filosofia yang bermaksudkan cinta dan hikmah. Hikmah ni apa dia? Sebahagian ulama menyatakan hikmah ini ialah kefahaman berhubung dengan natijah. Ahli ilmu boleh jadi dia tersilap dan dia tergopoh, tapi ahli hikmah orang ambil kata-kata dia sebab dia tengok ujung, dia tengok natijah. Bila tengok natijah betul. Ramai tak orang mencuri? Ramai orang mencuri. Kenapa orang mencuri? Dia tahu tak orang dia mencuri tak betul? Dia tahu. Tapi kenapa dia mencuri? Kerana nafsu, kerana apa-apa. Tapi ahli hikmah dia tak mencuri sebab dia tengok natijah. Kalau curi, hukuman Tuhan. Kalau curi, masuk penjara. Kalau curi, hina, malu dan sebagainya. Dia tengok ujung, dia tak buat. Jadi apa benda kita tengok orang curi, zaman dulu dia peringat kita, bukan jangan, dia teringat ujung macam mana. Bila ingat kepada ujung tu, maka itulah cara yang hebat ni tuan-tuan. Jadi ahli tasawuf pun menuju ke arah macam itu. Berdasarkan kepada perbincangan ini, kita dapati pendapat yang paling masyhur ialah makna tasawuf ini daripada sofa bersih kerana kitab-kitab dan ajaran mereka syarat dengan saranan, nasihat, panduan ke arah penyucian. Jadi itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, apakah yang dimaksudkan dengan tasawuf dari segi istilah? Terdapat beberapa tarikh tasawuf dari segi istilahnya. Pertama, Ma'ruf Al-Karhi menyatakan bahawa tasawuf adalah pergantungan seorang hamba kepada Allah tanpa terikat kepada makhluk. Ini dia. Yang pertama, gantung ke Allah tanpa terikat ke makhluk. Jadi kalau boleh kita tengok macam mana dia punya fahaman tu. Bila bergantung kepada Allah ini menyebabkan mereka ni tak terikat. Dia tak terikat ke benda, dia tak terikat kepada orang, tak. Contohnya Nabi, bila dia hendak dibunuh oleh Da'sur yang dia sedang tidur, dia ambil pedangnya dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang?" Nabi secara terus menyatakan Allah. Tengok, sifat macam itu sebab dia bergantung ke Allah. Hatim Al-Asam, murid kepada Syaqi Al-Balkhi. Hatim Al-Asam mengikut apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Fuqaha wal Muhaddisun. Dia kata Hatim Al-Asam dia pernah pergi perang lawan orang kafir. Tengok, mujahid walaupun dia sufi.
Dia pergi perang, dalam perang tu dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kena ikat. Kemudian bila kena ikat, dia nak disembelih oleh orang kafir. Pada masa itu, otak dia fikir apa yang terjadi. Otak dia fikir, dia kata, aku nak tengok bagaimana Allah akan jadikan kesudahan. Boleh lagi selamba. Boleh lagi tak fikir. Kalau orang lain tak minta maaf lah, inilah. Atau kalau kita tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba ketika mata pisau sedang hampir kepada lehernya, satu panah terkena kepada leher yang nak sembelih dia itu kan lupa. Maka itulah ajar. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Bila bergantung kepada Allah ni lain. Jadi rupa-rupanya ramai orang kita ni bukan bergantung kepada Tuhan, tapi dia bergantung kepada hati. Takut sangat ke hantu ni, hantu gaji, hantu tak gaji. Macam-macam dalam cerita pun macam-macam. Jadi kita faham ni. Kita tak bergantung kepada Tuhan. Maka ini satu kesilapan yang cukup besar. Menurut Abu Turah An-Nakshabi, sufi ialah seorang yang tidak dikotori oleh suatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang terjadi. Jadi di sini cabaran. Macam mana nak sungguh selamat daripada maksiat? Dia bukan satu perkara yang mudah. Maksiat ni, dia ni pelik. Satu, bila sebut maksiat, dia ini ketakutan. Dan kata para ulama, maksiat ini dia melahirkan maksiat. Maksiat ni dia beranak maksiat. Contohnya orang tu berzina. Bila berzina, maksiatnya, kalau ada tiga maksiat, dia akan rasuah. Kalau dah mengandung, dia akan gugurkan. Kalau dah tu, dia buang anak. Kalau dah, dia akan buat macam-macam. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan bahawa sufi itu ialah seorang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah dan tidak dengan manusia. Oleh yang demikian, di sisinya tak ada apa-apa perbezaan antara emas dan lumpur. Yang ini sama dengan yang atas. Kecuali ditambah di sini ialah sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah. Ini dia, fikir. Jadi bila fikir ni kita faham, jana akal. Allah jadi kita ada otak, tuan-tuan, ada akal. Akal kita ini punya neuron hampir 1,000 bilion neuron. Banyak otak kita, tapi kita guna 10%. Dan masalahnya kita fikir perkara yang remeh. Kita jarang fikir perkara besar. Kita letih. Nak fikir banyak-banyak ini susah. Jadi orang tasawuf ni dia selalu fikir. Sebab bila fikir campur zikir membawa iktiraf. Bila fikir campur zikir membawa iktiraf, dia akan membawa kepada doa. Bila doa dia kena ucap ma'rifah. Inilah yang disebut sebagai ulul albab, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mari iktiraf, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian mari doa, subhanaka faqina azaban. Baik. Al-Qurairi pula menyatakan bahawa tasawuf ialah amalan akhlak yang tinggi dan meninggalkan perbuatan yang tinggi. Ini memang betul. Akhlak ni ayo. Macam mana nak tinggi akhlak ni pelik. Sebab dia akhlak ni jalan. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, kalau kita tengok orang ada comel, ada cantik, ada segak, ada tampan, ada yang tak cantik, yang untung dan sebagainya. Itu zahir. Begitu juga batin. Akhlak ni ada hak tinggi, ada hak rendah, ada hak tinggi sikit, ada hak yang tinggi banyak. Kita tengok macam mana. Ada yang zikir. Kita tengok masa muktamar sufi, ada bawa-bawa tubuh tasawuf daripada Sudan ke apa ke, senyap, pegang sebeg. Kita tak yakin bahawa kerja dia macam tu hanya tunjuk depan kita. Kita yakin itulah amalan dia. Dia senyap, zikir. Jadi bila kita tengok orang macam tu, nak cakap tak baik pun tak suka nak cakap sampai. Kita akan rasa terhijab, tertinggi. Jauhnya. Jadi akhlak dia tinggi. Sebab manusia ni, kerana dia kenal.
Kalau dia tak berapa bersih, dia pergi ziarah rumah orang bersih, kemudian bila dia balik rumah dia pun bersih. Bini dia kata, ni apa ni? Buat tabiat ke? Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan bersih. Begitu juga dengan akhlak kita tengok. Anak kita balik kita tengok, kasarnya cakap, mesti kawan dengan orang tak baik. Tapi bila kita tengok orang baik, ini dia. Akhlak ini mempengaruhi kita. Nanti kita akan bincang lebih panjang. Al-Qahtani menegaskan bahawa siapa yang membekalkan kamu akhlaknya yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan jiwa. Jadi akhlak ni boleh transfer. Sahabat tuan-tuan, kita tengok Nabi ni orang macam mana? Rasulullah ni orang yang kata orang perfect. Sebab itu orang lain kita boleh ikut satu buzu. Nabi ni 100%. Hebat tak Nabi? Hebat tak hebat Nabi? Yang pertama, tengok dia kita bahagia. Man ra'a wajhaka yas'a. Siapa yang tengokmu dia bahagia. Tengok. Kalau kita tengok orang tengok kita orang menyampah. Orang tak semua. Orang yang tengok tu sudah jadi bahagia. Ada dalam satu riwayat sahabat, kerja dia duduk di rumah dia paralyzed, lumpuh. Bila Nabi lalu dia jadi semangat. Nabi sekadar menyapa je, Assalamualaikum, itu je semangat. Bila Nabi keluar, Nabi tak lalu 2 hari dia lumpuh. Macam tak ada kekuatan. Tengok dia. Macam kita duduk sekarang. Kita kapung balik di rumah, kita semangat. Tapi bila kita mari ke pondok rasah, ke madrasah, tengok tuan guru, tengok apa nama ni, Datuk dan sahabat-sahabat lain, dia mari semangat. Dia mari semangat. Sebab itu semangat inilah yang menjadi kekuatan. Bila ukhuwah Islamnya, bila kesatuan, bila matlamat yang sama dan sebagainya, itu bisa kelebihan. Baik. Dr. Abdul Wafa At-Taftazani pernah memegang jawatan presiden atau ketua Turun Sufiah Hussein dan banyak orang yang cukup hebat, berkata bahawa tasawuf pada dasarnya ialah akhlak. Dengan pengertian ini, tasawuf ialah ruh Islam kerana seluruh rukun Islam diasaskan kepada akhlak. Kita tengok. Ambil solat. Solat ni ruh solatnya apa dia? Solat ni roh dia, solat, orang solat ni dia baik. Orang solat ni dia anti kejahatan. Sebab sifat solat inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Buat ni bekas rempit. Nama dia apa? Rempit macam mana? Dia sebut satu. Macam mana nak selesai isu rempit ni? Dia kata senang, dia suruh semayang. Saya kata betul lah, Allah suruh. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Bayangkan kita ambil 100 orang yang sedang rempit itu, letak di sini, beri pakaian tutup aurat, suruh mandi, semayang sunat, zikir boleh 10,000 kali, kemudian baca ni boleh 3 hari, tuan-tuan, untuk wadi lah ni. Tak boleh. Saya cerita Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ni orang hebat, Abu Taib rahimahullah. Orang ni kalau orang tengok, orangnya akhirat. Orang tengok dia, muka dia orang hebat. Kubur dia ada di Syam, Syria. Dia orang lebih dulu lah, orang lama. Kalau Syekh apa ni, Abdul Halim Mahmud, sebut kisah dia. Ada satu kisah menarik. Kisahnya, satu hari, dia terpaksa nak melintas sungai. Jadi naik penambang, perahu. Jadi perahu ni perahu orang. Jadi perahu orang, siapa dia bayar, dia naik. Kebetulan hari itu, masa tu dia naik, dia dengan seorang perempuan. Artis. Zaman dulu pun ada artis, bukan sekarang dia ada artis. Bila artis dia naik, dengan gaya kamu gini, perempuan tu. Allah. Dia tengok Syekh Zunnun Al-Misri tu. Dia kata, Syekh, boring lah. Sebab dulu bukan speedboat, pakai kayu. Syekh, macam mana ni? Boring lah. Ghanni lana, atau mughanni lakum. Menyanyi kat kami, atau kami nyanyi kat kami. Free je, tak payah bayar. Kata Syekh, inilah biar aku nyanyi kat kami.
maka Syekh pun alunlah kasidah yang berhubung dengan kebesaran Allah. Tuan-tuan, bila dengar daripada ibu hati Syekh ni, dia ambil getah dia pecahkan, dia buang dalam sungai, botol-botol arwah dia buang, dia setia. Syekh ajarkanlah kepada itu. Syekh pun ajarlah sikit-sikit baru ke Islam, apa yang mati. Kemudian bila sampai ke ujung tu, masing-masing bawa arwah masing-masing. Hanya ke hulu, hanya ke hulu. Habis kisah. Zulmu'an al-Misri kata, selepas daripada tu, lepas pada tu lama, aku pergi ke Mekah. Sampai Mekah aku tawakal. Sedang tawaf, tiba-tiba datang seorang Mekah. Syekh, kau tak kenal? Syekh, Zulmu'an yang kenal. Dia kata, saya tak kenal. Saya tak kenal. Tak. Satu perempuan pemuda bersih, tutup. Tak kenal tak? Kita kawan sama naik kapal ni. Dia pun cerita. Syekh Zulmu'an tutup. Mukanya bersih, bercahaya, macam tok wali besar. Peliknya orang ni, dia kata oleh kerana Syekh tolong saya tunggu di sini, saya nak ajak nak jamu makan. Dia angkat, dia bawa makanan buahan luar daripada musim. Syekh kata ni bukan musim. Kata dia, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia janganlah rumah kerja oleh Allah yang kasih Allah. Dia telah sampai. Asalnya apa? Orang biasa, orang paria, orang bawaan. Sebab itu Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah dalam kitab hikam menyebut, rupa maksiat au rasad izzan au rasad zullan wal kisara khairun min ta'atin au rasad izzan wa istighfar. Boleh jadi maksiat, selepas maksiat tu datang sesal, hina, jauh lebih baik daripada kita taat. Kita rasa bahagia, kita rasa seronok, kita rasa takut. Tengok tuan-tuan, bukan jauh sangat. Tuan-tuan pergi ke penjara kajang. Kalau pergi penjara kajang tu, dia ada satu sel. Sel yang khusus dinama sel penjara terakhir. Dia tak campur dengan orang lain. Ini untuk orang yang dihukum mati. Kalau orang Islam tu tuan-tuan, kadang-kadang bila nak hukum mati tu, hari nak hukum tu dari dia, hitam ada kita. Dia bertaubat kepada Allah. Mungkin di sisi manusia namanya bodoh, hancur, perangai itu. Tapi di sisi Allah boleh jadi hancur. Dan bukan satu kes, bukan satu kes sepanjang zaman. Ini hebat mereka tuan-tuan. Jadi inilah akhlak. Itu solat. Ambil puasa pun sama, zakat pun sama, haji pun sama. Haji pun sama. Kita tengok haji tu, kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, apa itu haji? Apa falsafah haji? Apa hikmah haji? Haji ini adalah cinta. Tengok, cinta. Dengan cinta beribu batu orang sanggup pergi. Kita sampai kepada itu. Bila orang pergi ke Makkah macam mana, dia pun cerita dah penguraian cukup menarik. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dia cuba berdatang satu perspektif yang lain untuk nak gambarkan. Jadi roh kita tengok orang jaga akhlaknya baik. Jadi memang dalam bab agama Islam semua menuju kepada akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup pada dulu hari ini. InsyaAllah kita bersambung lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya sekali lagi mohon maaf bahasa yang saya guna kurang sesuai, kasar dan tidak menempati sasaran yang sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatihna fiddin, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shfi marḍana warham mawtana. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kuliah yang telah disampaikan oleh Dr. Zul Muhammad Al-Bakri. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.